أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل قولي قولا مؤثرا في قلبي وقلوب الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat yang zahir dan nikmat yang batin, nikmat yang kita nampak dan nikmat yang kita tidak nampak. Maka nikmat kesihatan itu merupakan sebaik-baik nikmat, tapi nikmat iman dan iman itu adalah setinggi-tinggi nikmat kurniaan Allah Ta'ala kepada kita. Dihormati, dikasihi Tuan Pengurusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membicarakan mengenai dengan dawaul qalbi, ubat ataupun penawar bagi hati kita yang ketiga, iaitu da'bus salihin. Kita berkawan ataupun bermusahabah ataupun bersahabat, berkawan, berakan, bertaulan dengan orang-orang yang baik. Maka kita sebut dah dalam pengajian yang telah lepas, orang-orang yang baik ini juga dikenal selain daripada as-salihin, disebut juga sebagai al-muhsinin. Orang-orang yang berkekalan dalam kebaikan itu disebut sebagai al-muhsinin, orang-orang yang baik. Maka saya menakalkan pada pertemuan yang telah lepas kata-kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia kata orang-orang yang berkekalan dengan baik, yakni orang yang sentiasa melakukan kebaikan ini, Allah Taala akan berikan kepadanya beberapa perkara ataupun 5 perkara. 1, 2 saya sudah sebut, malam ni yang ketiga, iaitu orang yang baik, orang yang muhsin, ya. Ini Allah Ta'ala berikan kepadanya. Yang ketiga ialah wasi'atan fir rizqi. Allah Ta'ala berikan kepadanya wasi'atan fir rizqi, iaitu keluasan daripada rezeki. Tuan-tuan, sebagaimana yang saya sebut tadi, biasanya mentaliti orang kita, orang Melayu kita, bila sebut rezeki itu maka dia tertupu dan terlihat kepada beberapa benda lah, di antaranya harta, pangkat, dan sebagainya. Itu yang kita biasa jumpa. Bila kita tengok seorang itu ada kereta yang mewah, kita kata Allah, murahnya rezeki dia, banyaknya rezeki dia, luasnya rezeki dia. Tuan-tuan, rezeki tidak tertumpu kepada itu sahaja. Rezeki ialah kesihatan. Harta itu adalah serendah-rendah rezeki. Yang setingginya ialah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Hati kita tenang, itu rezeki, tuan-tuan, dan puan-puan semua. Maka di sini disebut wasi'atan fir rizki, luas dalam rezekinya. Terkadang kita, Allah Ta'ala takdirkan kita ini orang yang susah, maka susahlah kita. Bila kita susah, Allah Ta'ala berikan kepada kita benda-benda yang lain. Orang yang kaya, Allah Ta'ala uji dia dengan benda-benda yang lain. Maka kita orang yang susah ini kadang-kadang nak makan susah, tetapi di segi tubuh badan tak ada masalah. Di segi tubuh badan tak ada masalah. Cuma rezeki ya, duit ya tak banyak. Di segi makan, orang kata melentah patah melalui bujur, gitulah. Maknanya apa yang lalu di hadapan, dia tidak tengok dan dia tidak syuting, asalkan benda itu bukan kayu dan batu je, bedal. Kita tengok begitu dah.
Baik, sebaliknya orang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya kekayaan, kadang-kadang dia sentiasa sakit. Sentiasa sakit. Maka tuan-tuan boleh fikir seketika, tuan-tuan nak kaya yang sentiasa ataupun yang selalu sakit, ataupun tuan-tuan nak orang yang sederhana tapi jarang-jarang sakit. Itu rezeki. Dan benda itu kita boleh doa dan kita boleh ikhtiar. Kita boleh ikhtiar. Di antaranya Nabi meminta kita membaca doa Allahumma inna, kalau kita ramai-ramai ataupun kalau kita tu imam, kita baca Allahumma inna. Kalau kita seorang sembahyang di rumah, kita boleh baca dengan Allahumma inni. Baik, kalau kita seorang tapi kita nak baca inna juga, boleh ke tak boleh? Boleh, iaitu kita niat untuk bini anak-anak kita. Boleh, tak ada masalah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Saya ulang sekali lagi. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Saya tengok dalam Facebook tadi, petang tadi sebelum mari sini, sebab buka tengok sekejap. Ada kawan kita ni post satu hadis Nabi. Nabi kata tidak ada seseorang hamba itu berdoa dengan satu doa, ataupun dengan doa ini, melainkan Allah Ta'ala akan tunaikan hajatnya. Apa dia permintaannya? Ialah al-mu'afat. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah ataupun al-mu'afat. Lebih kurang itu makna tu daripada kalimah yang sama. Afiyah dengan mu'afat makna yang sama, kalimah pun yang sama. Maka kita boleh amalkan, tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka al-afwa. Wahai Tuhan, aku meminta daripada Engkau al-afwa, iaitu kemaafan. Kemaafan. Ya Allah, aku nak minta maaf. Sebab apa nak minta maaf? Kita ni hamba sentiasa buat dosa, maka sebab itulah kita nak minta maaf. Daripada apa? Daripada segala bentuk dosa dan juga maksiat yang kita buat. Ada satu kitab yang saya mengajar juga di beberapa tempat. Kitab dia nipis je, dalam bahasa Arab, kita translate ke bahasa Melayu. Tajuk dia 125 sebab mendapat keampunan daripada dosa dan maksiat. Tajuk dia. Di mukaddimah kitab tersebut, dia mempromosikan dosa terlebih dahulu. Dia promosi dosa terlebih dahulu. Dosa-dosa ni apa benda? Maksiat ni, dosa ni apa dia? Lepas tu dia siap, lepas promosi dosa tu apa benda di segi lurah dan bahasa, lurah dan istilah. Kemudian dia kata bagi dosa ini, kalau dalam Al-Quran dia sebut satu kalimah je ke ada kalimah lain lagi yang menunjukkan kepada dosa. Maka dalam kitab tersebut dia bawa mari, dia bawa datang sebagai bukti dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita duk baca tu, tak kurang daripada 7 kalimah. Tak kurang daripada 7 kalimah yang membawa makna dosa. Kita renung sekejap dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita, apakah perkataan yang seerti dengan dosa? Apa tuan-tuan? Kalimah ni bukan baru saja saya tanya dekat sini. Banyak tempat dah saya tanya, tapi tak ada orang yang boleh jawab buat masa ni. Jadi kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang pakar dalam bahasa, kalimah bahasa kita, dosa, apakah yang seerti dengan kalimah ini? Apa dia? Kalau kesalahan kadang-kadang tidak sampai terlibat dengan dosa. Maknanya di segi tepat tak tepat bagi saya. Kita nak satu perkataan lain yang membawa makna serupa dengan dosa. Macam kita kata matematik tak? Dulu ilmu hisab, waktu saya belajar dulu, esok ada apa? Esok ada waktu ilmu hisab. Sekarang ni budak-budak tak panggil dah ilmu hisab. Kadang-kadang kalau kita tanya esok ada ilmu hisab tak? Dia tanya apa benda ilmu hisab? Tak tahulah. Tapi kalau matematik, matematik dia tahu. Maknanya kita nak satu kalimah yang serupa macam tu. Ilmu hisab dengan matematik makna serupa. Baik. Dosa, apa dalam bahasa kita, dalam bahasa kita yang seerti dengan dia? Tuan-tuan balik fikir dulu. Kalau dapat jawapan pertemuan yang akan datang, kita cuba kongsikan, mudah-mudahan kita mendapat kalimah yang lain.
tapi dalam Al-Quran yang kita duduk baca tu, Allah Ta'ala mendatangkan kalimah tak kurang daripada 7, tak kurang. Banyak lagi, tapi dia bawa datang, kata tuan pengarang kitab ini, dia kata kita bawa datang ini kalimah-kalimah yang masyhur, kalimah-kalimah yang famous yang kita duduk baca dalam Al-Quran. Itulah kayanya bahasa Arab dah. Kayanya Al-Quran 7. Kalau dihimpun lagi, banyak lagi. Kemudian disebut lagi sebelum daripada jalan yang pertama, yang kedua, dia kata dosa ni ada berapa bahagian. Berapa bahagian dosa? Lalu dia kata bahagian dosa ini ada 4. Maknanya mana-mana dosa yang kita buat, bukan kita minta ni contoh nah. Kalaulah kita buat satu-satu dosa, maka dosa itu tak lari daripada 4 ni. Sama ada dosa yang pertama, kedua, ketiga ataupun keempat. Tak lari daripada 4 ni. Maka dia bahaskan apakah 4 ni, bahagian 4 ni apa dia. Kemudian yang terakhir sebelum dia masuk bab, dia kata dosa itu bahagian dosa. Jenis dosa pula ada 2. Dosa ada 2 jenis. Yang pertama dosa kecil dan dosa besar. Kemudian dosa kecil, dosa besar dia akan bahaskan dengan dalil, kemudian takrif dia dan bagaimana kita nak selesai, nak lari daripada dosa kecil dan dosa besar. Lepas pada itulah baru dia buat mari jalan yang pertama untuk mendapat keampunan kepada Allah Ta'ala. Ni apa dia? Jalan yang pertama, dia buat mari ayat Quran, buat mari hadis dan sedikit huraian daripada tuan pengarang kitab kita mengenai dengan tajuk ini. Kemudian jalan yang kedua, jalan yang ketiga, sampailah kepada jalan yang ke-125 sebab. Tuan-tuan dan puan-puan, kitab-kitab seperti ini ialah kalau masalah sikitnya kerana kitab ini tidak ada translate. Dia dalam bahasa Arab, dan kitab ini pun saya dapat waktu saya buat master di UM dulu. Dan baru-baru ni kitab tu hilang. Rusing saya. Sebab kitab tu dah tak ada dah. Saya cari pun dah tak jumpa dah. Tiba-tiba hilang pula. Rusing kita. Sebab apa? Sebab ustaz-ustaz orang yang macam saya, ilmuwan yang ada sedikit ini pun bukan macam orang dulu-dulu. Orang dulu ilmu duduk di dada. Orang sekarang macam saya ni ilmu duduk di kitab. Bila kitab tu hilang, tak boleh nak mengajar. Malam ni minta maaf lah, saya tak boleh nak mengajar. Pasal apa? Tak ingat bawa kitab. Ataupun tertukar kitab. Tok guru dulu dah. Tok guru dulu kita duduk sebelah dia. Okey, hari ni apa? Bab apa? Okey, muka surat sekian. Baca, dia pun baca. Kita baca dia bermula sekian. Okey, dia hurai. Duduk. Aku baca pula dia hurai. Itu dulu. Al-ilmu fis sudur la fil kutub. Ilmu di dada, bukan dalam kitab. Tapi nak buat macam mana? Daripada tak ada langsung, baiklah ada dalam kitab pun. Gitu. Maka tuan-tuan, kita kembali kepada sini tadi, maknanya bagaimana cara dan jalan untuk kita nak mendapat kesihatan, nak mendapat keluasan dalam rezeki, dalam ikhtiar kita, i'tiqad orang ahli sunnah wal jamaah. Maka i'tiqad kita membenarkan ikhtiar, yakni ikhtiar itu, usaha dan ikhtiar di tangan kita, sementara memberi bekas ke tidak memberi bekas itu di tangan Allah Ta'ala. Itu beza di antara akidah kita ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata tak, ikhtiar dan usaha itu di tangan kita dan wajib memberi bekas. Kita tak niat gitu. Kita tidak niat gitu. Kita kata niat, kita kata usaha dan ikhtiar di tangan kita, tetapi memberi bekas, memberi kesan itu bukan di tangan kita, Allah Ta'ala. Sebab tu bila kita usaha lebih sikit, kita dapat lebih sikit. Usaha kita panjang sikit, dia dapat lebih sikit rezeki. Begitu. Maka dalam doa yang saya sebut tadi tu, kita bacalah tuan-tuan berapa perkataan saja. Saya ulang lagi sekali ya. Allahumma inni as'aluka. Kalau sekiranya kita seorang, kalau kita imam ataupun kita nak baca untuk anak-anak kita, isteri, anak keluarga, ahli keluarga kita semua, kita baca dengan inna. Allahumma inna nas'aluka. Kalau Allahumma inni as'aluka,
Kalau Allahumma inna nas'aluka, tu kena pergi kepada ilmu sharaf lah tuan-tuan. Dalam bab fi'il mudhari', bila alif menunjukkan kepada ana, nun itu menunjukkan kepada nahnu, nahnu itu menunjuk kepada ramai. Ya, tu kita kena belajar, kita kena tengok apa nama ni ilmu sharaf, ilmu sharaf. Baik, Allahumma inni ataupun Allahumma inna as'aluka ataupun nas'aluka al-afwa, kemaafan. Jadi bertepatlah kitab tadi tu tuan-tuan. Dah banyak lagi kitab yang lain. Kalau tuan-tuan ada kitab lain, bacalah. Yang penting tujuan dan muradnya sama, iaitu jalan untuk kita nak mendapat keampunan dan kemaafan daripada Allah, daripada segala dosa dan maksiat yang kita buat. Nah, gitu. Kemudian al-afwa wal afiyah. Wal afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, ataupun Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Wal al-afiyah saya sebut dah mungkin 2-3 bulan yang lepas. Saya pernah tengok dalam, kalau tak silap saya, dalam Facebook ada seorang, tapi saya tak ingat ada dia apa benda, dia punya tajuk, dia punya alamat Facebook dia. Dia mempromosikan perkataan afiyah itu. Dia promosi perkataan afiyah. Dalam bahasa Arabnya afiyah. Ain, alif, fa, ya, ta marbutah. Bila kita berhenti tukar kepada ha, afiyah. Kalau kita sambung afiyatun. Nah, gitu. Baik. Dia mempromosikan ataupun memperkenalkan perkataan afiyah ini panjang tuan-tuan. Sampai dua ayat. Al-Quran datang ataupun hadis datang ataupun cakapan Arab datang dengan afiyah saja. Tapi bila mari kepada bahasa kita, jadi panjang. Nah, sebab apa? Sebab kita orang yang hidup ini juga memerlukan kepada afiyah, dan orang yang meninggal juga memerlukan kepada afiyah. Sebab tu kita pergi ke kubur, kita bagi salam kepada ahli kubur, kita baca doa semua. Akhir tu kita pun minta as'alullah halana walakumul afiyah, ataupun as'alullah halana walahumul afiyah. Aku minta untuk kami dan untuk kamu semua al-afiyah. Mana perkataan afiyah ini diperlukan untuk orang hidup dan juga orang yang mati. Maka terbaiklah doa tadi itu kita baca. Nah, selama kita hidup ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan afiyah yang ada kaitan, yang ada kepentingan, yang kita perlu semasa kita hidup. Nah, bila kita sudah meninggal, maka mudah-mudahan afiyah yang dikehendaki oleh orang yang mati itu apa dia, mudah-mudahan kita juga dapat. Nah, tuan-tuan, ada juga orang bertanya, dia kata bila kita ni meninggal, bila kita ni meninggal, lalu ruh kita ni pergi ke mana? Nah, ada Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah. Kitab ini saya mengajar di beberapa tempat, dan setiap hari Jumaat, pagi Jumaat saya mengajar di rumah orang juga asalnya. Lepas tu musim Covid ni buat di rumah masing-masing lah, main telefon je. Nah, dulu dak di rumah, kita mengajar di rumah. Dalam kitab ini juga Imam Al-Qurtubi menyebut mengenai dengan perihal kita bermula daripada kita sakit itu. Daripada sakit itu dah dia dah sebut dah, dia bawa datang ayat Al-Quran, dan dia bawa datang hadis Nabi, dan ada kalanya dia bawa perkataan-perkataan sahabat yang kita panggil asar ini, dan juga kata-kata a'immah, imam-imam yang ada semasa yang dahulu-dahulu ni dibawa datang ke situ. Tetapi pada malam ini, soalan ini saya nak jawab apa yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Satu hari orang bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Pada satu hari orang bertanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia kata, bila kita ni meninggal, bila kita ni mati, maka ke mana ke ruh kita pergi? Ke mana ruh kita pergi? Maka Imam Al-Qurtubi menyebut dalam satu tajuk, saya tak ingat ada tajuk apa benda, tapi tajuk yang keempat ataupun yang kelima dalam kitab Tazkirah tu, dia kata apabila kita ni nyawa kita diambil sahaja, bila ruh kita ni diambil,
Nah, maka mata kita akan melihat roh kita dibawa pergi, dan malaikat yang membawa roh kita itu, dia kata dia diletak dalam satu bekas, kemudian dimasukkan dan ditudung, ditutup macam kita macam kita ada kain macam ni dah. Mana seolah-olah macam kita letak, ditutup. Maka malaikat akan bawa naik. Malaikat akan bawa naik. Maka orang-orang tertentu Allah Ta'ala berikan, izinkan dia untuk tengok ruh dia dibawa naik. Siapa orang ini? Di antaranya orang-orang yang suada, orang-orang yang bertuah, al-mu'min, orang yang mukmin, orang yang salihin, al-muhsinin, mudah-mudahan. Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, dia kata, ruh orang-orang para nabi ini, para nabi dan para rasul, para rasul, mereka itu diangkat dan diletak di mana? Diletak dalam syurga yang bernama Jannatu Adnin. Jannatu Adnin diletak di situ. Diletak di situ. Kemudian ruh orang-orang yang al-anbiya, para rasul, para rasul dihimpunkan dia di mana? Di Jannatu, tadi Jannatul apa? Jannatul Firdaus. Tadi Jannatul Adnin, ini Jannatul Firdaus. Kemudian orang-orang yang baik. Yang ketiga, orang-orang yang baik yang disebut sebagai as-suada. As-suada, yakni orang-orang yang bertuah. Di manakah ruh mereka dihimpun? Ruh mereka dihimpun di jannah Illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Dalam suratul Mutaffifin. Itu jannah Illiyin. Duduk di situ. Baik. Ditanya, siapakah yang disebut sebagai as-suada ni? As-suada jamak daripada sa'idun. Sa'idun, sa'idani ataupun sa'idaini, maka jamak dia suada. Siapakah sa'id? Sin ain ya da, Sa'id. Sa'id maknanya orang yang bertuah. Suada jamak dia, maknanya orang-orang yang bertuah. Maka soalan timbul, siapakah orang-orang yang bertuah itu? Yang duduk dalam, yang dihimpunkan ruhnya itu di mana? Di dalam syurga Illiyin. Siapa? Maka itulah orang mukmin, al-muhsinin, as-salihin, atau mudah-mudahan. Maka kita nak masuk dalam golongan orang suada ini, kita nak buat macam mana? Itu selain daripada kita sembahyang, baca Quran, zikir, semua tu, ya tu nak mencukupkan, nak menjadikan kita ini orang mukmin yang sempurna, yang kamil. Kemudian kita iringi dengan doa. Iringi dengan doa. Macam mana? Allahumma ja'alni kalau kita seorang, Allahumma ja'alna kalau kita ramai. Allahumma ja'alni kita seorang, Allahumma ja'alna kalau kita ramai. Allahumma ja'alni ataupun Allahumma ja'alna minas su'ada. Wahai Tuhan, kau jadikanlah aku ataupun kau jadikanlah kami ini di kalangan as-su'ada, yakni orang-orang yang bertuah. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dunia ni kita bertuah dah, di akhirat pun kita bertuah dah. Di dunia bertuah macam mana? Alhamdulillah, kita walaupun kita sudah berumur, rezeki kita pun sudah ada, duit kita ada banyak lagi juga. Kita punya rumah sendiri, kereta pun ada, anak pun ada, cucu pun ada, bahkan kebun pun kita ada, sihat kita tak ada masalah apa. Mari ke masjid kita tak ada masalah, boleh mari ke masjid Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, mari semacam ke masjid. Mudah-mudahan bertuah dah tu. Bertuah dah tu. Lepas tu akhirat pun kita nak minta bertuah juga. Supaya mudah-mudahan dengan izin Allah Ta'ala, kita minta dengan rahmat rahim Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala, kita minta supaya kita juga berada pada suada di akhirat,
yang membolehkan kita ataupun yang melayakkan kita untuk masuk dalam syurga illiyin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, gitu. Nah, jadi sebab tu tanda-tanda, walaupun kita kata kita kadang-kadang orang yang kita kata tak baik pada peringkat awal, jangan kita kata dia akan masuk neraka terus. Tak boleh. Sebab Imam Al-Qurtubi pun menyebut ada satu bab dalam kitabnya At-Tazkirah ini mengenai dengan dia kata bab pada menyatakan su'ul khatimah, kesudahan yang buruk ataupun su'ul khatimah. Nah, kesudahan yang tidak baik lah yang kita duduk terjemah tu. Lalu dia bawa satu hadis, dia kata ada orang laki-laki yang beramal dengan amalan ahli syurga yang begitu lama, tetapi diakhirkan dia dengan amalan ahli neraka. Satu lagi, ada orang yang amalan ahli neraka, lama dia membuat amalan ahli neraka tu, daripada muda sampai ke umur 50-60 contohnya begitu dah. Tiba-tiba di penghujungnya itu Allah Ta'ala balik hati dia, Allah Ta'ala bagi taufik kepada dia, menyebabkan dia rasa ruginya dia dulu ni, sekarang ni tak nak tinggal dah. Menyebabkan dia ulang ke masjid, ulang ke masjid, ulang ke masjid, ulang ke masjid, ulang ke masjid. Akhir-akhir mati di masjid dia. Sama ada mati duduk tengah berzikir ke, mati tengah sembahyang ke, apa ke, Allahu Akbar. Sebab tu Nabi kata ada orang yang dia beramal dengan amalan ahli neraka, begitu lama amalan neraka dia tu dia duduk amal. Nah, tetapi penghujungnya itu diakhiri dengan husnul khatimah. Lalu dikira hak mana? Dikira dengan hak hujung tu. Hak hujung tu dikira. Nah, orang ni kalau dia baik sekalipun tapi hujung dia tu tak elok, maka dia dikira tak elok. Ahli neraka, amalan dia ahli neraka ni, jahat dia tak payah ceritalah, jahat dia tu. Nah, tiba-tiba sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun dia sebelum meninggal, mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, lalu dia ulang ke masjid, buat perkara baik, dia dah mula belajar baca Quran, dah mula sembahyang, dah mula mendekati dengan kuliah-kuliah maghrib dan sebagainya lah, ilmu-ilmu pengetahuan ini. Tiba-tiba dia mati ketika itu, maka itulah dikira. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita minta daripada Allah Ta'ala yang kita duduk baca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya, dalam usaha kita nak minta daripada Allah Ta'ala supaya matikan kita dalam keadaan baik. Nah, dan juga ada lagi satu doa tu yang duduk belakang tu. Ya Allah, jadikanlah akhir amalan kita ini akhirnya tu yang baik. Kata Bapa Ismail Sepanjang Hafizahullah, dia kata ibarat seperti orang bermain bola. Ibarat seperti orang bermain bola. Lagu mana? Daripada minit yang pertama wisi tu, kumpulan A berlawan dengan kumpulan B. Kumpulan A skor, minit yang kedua dapat 1 gol. 1 gol dah. Baru minit yang kedua 1 gol dah. Benar tak lagi? Tak benar lagi. Tak benar lagi. Habis tu main pula tutang. Minit yang ke-39 masuk pula sebiji 2-0. Nah, main. Habis masa, masuk tambahan 2 minit. Nah, nak habis 2 minit tu ping sebiji lagi 3. Lepas tu berhenti. Kalah ke dak lagi hak tu? Tak kalah lagi. Masuk 40 minit yang kedua, 45 minit yang kedua. Main, pum, masuk 1-0, 1-3. Main, masuk lagi 2-3. Nah, pum yang ketiga, masuk 3 sama, seri. Habis masa, tambah 3 minit. Nah, tambah 3 minit. Main. Masuk yang ke minit yang ke berapa? Minit yang ke 2.49 ataupun 2.59. Nah, skor daripada jauh, pum, go. Mana menang? A menang ke B menang? B menang tak? Sebab dia kira waktu sama juga kita. Sekarang ni kalau kita baik, bagus, tak ada masalah. Tapi jangan kita berbangga dengan kebaikan kita dan sebagainya. Takut-takut nanti Allah Ta'ala balik.
Nah, di samping kita baca doa tadi, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, bacalah juga doa yang dianjurkan oleh Nabi itu. Allahumma ya muqallibal qulub. Nah, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku ini di atas agama sampai bila-bila. Nah, tuan-tuan dan puan dihormati dikasih sekalian, maka mudah-mudahan kita termasuk dalam ruh tadi, ruh orang yang ketiga tadi, iaitu as-su'ada, orang yang bertuah. Nah, yang masuk neraka, yang masuk syurga mana? Syurga Illiyin. Adapun orang yang syuhada, para syuhada ini, mereka ruh mereka itu berterbangan ke hulu ke hilir, ke mana mereka nak pergi. Bebas Tuhan bagi. Hebat doa mereka. Nah, maka kita tuan-tuan kalau tak boleh masuk asyuhada, orang-orang yang mati syahid ni, kita rasa payah dah sikit zaman kita ni dah. Tapi kita berdoalah bersungguh-sungguh, semoga Allah Ta'ala mengkabulkan, menerima doa kita, supaya kita duduk pada orang yang ketiga tadi, iaitu as-su'ada. Siapakah orang yang su'ada? Orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik, orang-orang yang mukmin, termasuklah dalam orang yang al-muhsinin. Nah, al-muhsinin itu mudah-mudahan kita akan termasuk sekali. Maka orang-orang ini di dunia Allah Ta'ala bagikan kepadanya rezeki yang melimpah luah. Di akhirat nanti Allah Ta'ala balas lebih daripada tu lagi. Nah, tuan-tuan dan puan, saya pernah pergi ke Patani sebelum Covid dulu. Sebab saya selalu pergi ke sana, saya suka pergi sana. Ini pun nak pergi, tapi katanya syarat dia tu macam ketat-ketat lagi, saya tak nak pergi lagi. Saya pergi ke Pondok Baba Ismail Sepanjang, di kampung yang nama Sepanjang lah, di daerah Patani. Lebih kurang kalau kita masuk melalui pintu Ratau Panjang, lebih kurang dalam sejam lebih sikit. Nah, saya pergi. Saya nak sebut kata rezeki yang luas ni, wasi'atan fil rezeki ni. Ya, dia saya tak tahulah ada ke tidak kebun dia. Tapi kerja dia hanya celik mata pagi mengajar. Sebelum tidur pun mengajar. Itulah kerja dia. Tak ada bawa cak-cakul pergi menyangkul tanah pisang, tanah apa, tak ada. Tanah jagung, tanah durian, tak ada. Kerja dia menjaga pondok dia ya. Itu kerja dia. Nah, tapi nak sebutnya bila orang tu baik, orang tu rapat, orang yang ada komitmen dengan Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala buka rezeki, pintu-pintu rezeki dia. Bila kita mari duduk di rumah dia tu, saya duduk, tunggu, sementara tunggu dia keluar tunggu. Mari seorang letak buah durian, mari seorang buah tok rambutan, mari seorang letak buah manggis, mari seorang buah durian lagi, sebab banyak buah durian, penuh durian atas tangga. Ya Allah, bukankah itu disebut sebagai wasi'atan fil rezeki? Almarhum tuan guru saya sendiri, waktu hujan ketika itu kita belajar di pondok Datuk Dr. Abdul Basit sekarang lah. Tapi saya tak sempat dengan dia, sebab dia tu baru lagi mengajar, memegang pondok. Dia belajar ketika itu. Kami berguru dengan ayah dia pun saya tak sempat. Saya sempat dengan adik dia, adik pada Tok Guru, iaitu pak saudara kepada Datuk Dr. Abdul Basit lah. Saya mengaji dengan dia. Nah, waktu hujan tuan-tuan, waktu hujan berat, kita nak makan pun payah. Tiba-tiba Tok Guru boleh beli tukar kereta baru. Waktu tahun tu lebih kurang tahun 89 ataupun 91 area itulah. Waktu tu kereta yang paling famousnya itulah Saga itulah. Saga yang warna merung ketika tu. Saga itulah dia beli. Kita tengok kereta mari, kereta baru mari. Mari tengok. Kereta barulah. Siapa mari ni? Ayah siapa mari ni? Mari seorang, bukan ayah aku ni, bukan ayah aku. Siapa dia? Tengok-tengok Tok Guru keluar. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sedangkan dia kerja apa? Pagi mengajar pondok, petang mengajar pondok, malam mengajar di pondok. Itulah dia, tak ada dah kerja luar. Ada kedai kecil dalam pondok pun hanya menegak untuk budak-budak pondok. Kita pergi beli barang dengan dia, dia tak ada kilo. Dia mengajar beli nak apa? Kerupuk mana? Ni. Kelosong, ambil kertas, buat kelosong bulat tu, ambil burung. RM1. Ikan kering, nak ikan kering, okey. Ambil buku-buku. RM2. Berniaga tak guna kilo. Tapi Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan, rezeki yang Allah Ta'ala janji. Dan sekarang ni kita kata apa? Budak-budak sekarang ni sebut apa dia? Dia kata rezeki tak
salah alamat dah. Betul tu tuan. Memang rezeki tak tersalah alamat. Tu dan tuan-tuan mungkin pengalaman diri tuan-tuan dan puan-puan semua pun ada. Saya rasa bertemu dengan orang-orang yang baik, Datuk Guru, orang-orang yang baik, ulama-ulama ini yang kita boleh tengok dengan depan mata kita sendiri bagaimana rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada dia itu terkadang-kadang dia bagi bulak kepada orang. Tak banyaknya. Kita ni bekerja sana sini, nak makan terpaksa kena beli. Mahal pun kena belilah nak makan. Dia ada kebun, tak ada ladang, tak ada sawah, tak ada. Tapi bila musim buah, orang pakat mari bagi. Kenapa? Benar kata anak kepada Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas ini, Allah Ta'ala berikan kepadanya wasi'atan fir rizki. Luas di segi rezeki. Kemudian yang seterusnya, wa quwwatan fil badani. Yang keempat, Allah Ta'ala berikan kepada orang yang melazimi kebaikan ini ialah kekuatan pada tubuh badannya. Ini juga suatu benda yang mentakjub bagi diri saya. Orang lain saya tak tahu, cuma saya kongsikan saja sebagai contoh model untuk tuan-tuan dan puan mudah faham. Itu saja. Apa dia? Macam Tok Guru saya tadi tu, dia dah tua dah. Pagi petang mengajar dan dia ada uzur juga, dia ada sakit kaki juga. Dia berjalan macam tak stabil sikit. Tetapi dalam bab mengajar, dia tak pernah miss. Tak pernah miss. Pagi, petang, siang, malam. Kita yang nak pergi mengajar, kita yang nak pergi belajar, yang tak payah nak duduk bercakap pupa-pupa, yang tak payah nak mutalaah kitab dan sebagainya ni. Kita yang tak larat nak pergi mengaji. Orang yang nak mengajar boleh mengajar. Boleh mengajar. Tu. Di mana tenaga, di mana power, di mana sumber kekuatan yang dia dapat sehingga orang yang sudah berumur seperti itu boleh bekerja daripada pagi mengajar 2-3 jam, kemudian tengah hari lagi, kemudian petang, malam pula lagi mengajar. Selama bertahun-tahun. Daripada mana sumber kekuatan? Kalau tidak daripada pemberian dan kurniaan Allah Ta'ala. Waktu saya bila pergi tengok kepada Datuk Guru yang ada, sama ada di Malaysia kita ataupun di tempat di luar pada Malaysia, kita ngiling kepala bagaimana dia masa mana dia tidur. Masa mana dia tidur? Masa mana dia tidur? Kita mengajar pagi sekali subuh dengan maghrib pun rasa penat dah. Penat dah. Kalau boleh malam esok tak ada mengajar pun tak apa. Penat dah. Boleh 2 malam, 3 malam kita mengajar. Malam lusa tu penat lah. Kita lihat. Tapi dia tiap-tiap malam. Daripada mana sumber kekuatan ini? Ni yang disebut ini wa quwwatan fil badani. Kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada tubuh badannya itu merupakan sumber utama untuk dia menjalankan tugas. Itu saya memang dah lama saya terfikir, tuan-tuan, bagaimana seorang Tok Guru ini dia bagi masa dia. Sedangkan dia juga orang, dia juga ada anak-anak, dia juga ada isteri. Takkan anak-anak dia tak nak pergi berjalan? Takkan anak-anak dia tak nak pergi makan dekat mana-mana ke, makan angin kat mana-mana ke? Begitu juga dengan isteri dia. Tetapi dia boleh bahagi masanya tu. Pagi sebelum subuh bangun dah, nak berqiyam dah untuk mutalaah kitab, untuk nak baca dan nak mengajar lepas subuh. Lepas subuh mengajar. Rehat sekejap pukul 11 ada lagi mengajar. Rehat zuhur, petang pula pukul 3 mengajar lagi. Berapa tu? Habis maghrib mengajar pula. Kadang-kadang isyak ada lagi sebiji 2 biji kitab. Mana sumber kekuatan? Dan benda ini, tuan-tuan, sebagai nak mengambil apa? Nak mengambil keberkatan ataupun kalau tuan-tuan nak tahu, nak merasa diri sendiri, tuan-tuan buatlah qiyamul lail. Insya-Allah tuan-tuan dapat rasa apa yang disebut ini. Tuan-tuan buat qiyamul lail, tuan-tuan dapat rasa. Dapat rasa. Insya-Allah Tuhan bagi. Selagi kita tak buat, kita dapat rasa. Contoh apa dia? Kalau kita bangun pagi,
Kata Sayyidina Ali radhiyallahu karramallahu wajhah, dia kata mandi sebelum subuh ini akan menyihatkan tubuh badan kamu lebih daripada 70 jenis penyakit. Nah, kita tak tahu tu. Doktor tak tahu. Sebab doktor hanya tahu yang ini, yang tangan luka, yang tangan patah ni. Itu dia tahu. Sebab benda yang zahir. Ada pun benda yang batin, doktor pun tak tahu. Nah, ini saya menakalkan kata-kata siapa? Kata-kata seorang baba juga, Baba Abdul Basit Katon, juga di daerah Petani. Nah, dalam siri kuliah dia, dia menyebut, dia kata, dinakal dicerita oleh Sayyidina Ali, mandi sebelum subuh itu menyihatkan kamu ataupun menjauhkan kamu daripada 70 jenis penyakit. Nah, sebab tu orang yang mandi sebelum subuh dengan orang yang tak mandi dia beza. Nah, orang yang mandi dia cegas. Nah, orang yang tak mandi biasanya lah, bukan semua. Biasanya kat dia. Nah, kadang-kadang Tok Imam duduk zikir depan. Tapi bukan orang sini, orang California. Nah, bukan orang sini. Gitu. Nah, kalau tuan-tuan rasa, ya kau tak ya, cuba buat. Kalau saya nak bagi bukti gedebat gini, payah, tak boleh. Tuan-tuan kena buat. Orang yang berqiyamul lail daripada pagi tu, lepas subuh, lepas tu dia subuh, dia mari sembahyang, lepas sembahyang tu, tuan-tuan dan puan, seolah-olah kita ni sihat. Seolah-olah macam sikap pemalas itu tidak ada dalam diri kita. Kalaupun ada, kita boleh tolak dan kita boleh tepis dia. 7-2 minit. Imsak dah kita ni. Sembahyang dulu. Sembahyang sunat. Isyraq dulu. Nah. 7 lebih dah. 7.30 dah. Kita sembahyang duha dulu. Dia akan membawa kita satu tenaga yang kadang-kadang kita tidak terasa dan kita tidak tahu daripada mana sumber tenaga itu. Maka itulah tuan-tuan dan puan yang disebut oleh Ibn Abbas ini, bahawa orang yang sentiasa melakukan kebaikan, berkekalan dalam kebaikan, Allah Ta'ala berikan benda-benda itu. Nah, jalan yang mula-mula tu, itulah qiyamul lail tadilah. Tu sebab tu kalau saya nak cakap payah panjang berjela pun tak guna, tuan-tuan. Tuan-tuan balik buat sendiri. Barulah tuan-tuan dapat rasa bagaimana kehebatan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berqiyamul lail. Tu. Jadi kalau kita nak rasa bagaimana sumber kekuatan ini, cubalah. Kita bersembahyang, kita bersolat, kita berzikir, baca Quran, dan kita tutup dengan doa. Kalau boleh sebelum azan tu istighfar dulu. Jangan habis dengan doa, kita habis dengan istighfar. Sebab Allah Ta'ala sebut wabil asharihum yastaghfirun. Di antara sifat orang al-muhsinun, orang yang muhsin, orang yang baik ini, ialah mereka itu beristighfar sebelum subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Gitu. Ataupun kalau kita nak zikir, baca Quran, lepas tu kita istighfar, lepas tu kita nak tutup dengan doa lah pun boleh. Tapi jangan tinggal istighfar. Begitu juga dengan baca Quran. Begitulah tuan-tuan dan puan, insya-Allah masa kita dah nak habis dah, kita akan sambung lain kali. Yang baik pastinya daripada Allah Ta'ala, yang tidak betul daripada kelemahan kejahilan saya, terkasar bahasa, tersilap berbicara, saya mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, nafsin la tashba', da'watin la yusma', wa na'udzubika rabbana min ha'ula'il arba'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.